Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah mara ke program webinar sesi ke-9 program Jom Skor A+ Chemistry SPM 2021 berkenaan tajuk Carbon Compound yang dianjurkan oleh Unit Sains bahagian pendidikan menengah mara. Sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruang Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini nanti. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu allazi Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, webinar Jom Skor A+ Chemistry SPM 2021 dapat dilaksanakan pada petang ini. Selamat datang kepada penceramah kita yang berbahagia, Cikgu Zazali bin Buang, Guru Cemerlang Kimia dari MRSM Alor Gajah. Beliau merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman bermula dari tahun beliau berkhidmat iaitu pada tahun 1994 hingga sekarang. Tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Zazali bin Buang untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Farah yang dihormati Cik Ghazali, KPP Kimia, rakan-rakan guru dan juga pelajar-pelajar MRSM yang dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah petang ini saya akan berkongsi bersama-sama dengan pelajar-pelajar dalam topik carbon compound. Pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana petang ini kita dapat diberi keizinan masa untuk bersama-sama bagi mempelajari topik carbon compound. Baik, sebelum kita melihat secara menyeluruh apa itu carbon compound, let's see the overview of this topic. Actually in this topic we have 4 learning standard. Ada 4 yang sepatutnya pelajar kuasai. Students should be able to understand carbon compound, explain the source of hydrocarbon, and students should be able to explain the homologous series. Students should be able to construct the molecular formula and structural formula and give the name of the members of homologous series and describe the physical properties of the compound. Students should be able to describe the chemical properties of each homologous series. Students should be able to understand the ester through the activity. And lastly, students should be able to describe the structural isomerism, construct the structure, and explain with the examples. Actually, what is the carbon compound? Saya nak pelajar dapat gambaran dulu. What is the carbon compound? So, in the first learning objective, understand the carbon compound. So, pelajar-pelajar kena ada satu pemahaman. Apa itu sebatian karbon? Dalam SPM pernah ditanya kan, pelajar ditanya, adakah karbon ini elemen? Ada pelajar tak dapat jawab, dia kata carbon itu compound. Actually, carbon is an element. So, carbon compound is a compound that contain carbon as their consistent element. Contain carbon. So, pelajar kena faham sebatian yang ada unsur carbon.
carbon element. Okay, we have two types of carbon compound. Okay? One is an organic compound, another one is inorganic compound. Organic compound, okay, cara mudah kita kata is come from living thing, originating from living things. Inorganic, originating from non-living things. Okay? Satu daripada sumber benda-benda hidup, satu benda yang tidak hidup. Okay? Okay. Originating from living things that contain the carbon element bonded covalently. Okay? Jadi dia terikat secara covalent. Okay? Okay, dalam organic compound, okay, carbon ini terikat secara ikatan covalent bersama dengan unsur-unsur such as hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. Okay. So dia ada covalent. Secara mudah kita kata kat sini dia adalah covalent bond. Bagi inorganic, originating from non-living materials such as oxide of carbon, carbonates and cyanide. Okay. Carbonate kita dah belajar. Contoh calcium carbonate. Okay. Dia ada carbon juga. So as a element, okay, consistent element. So tapi ini adalah ionic bond. Okay, calcium carbonate dia ada ionic bond. So dia inorganic compound. Okay, itu secara mudah. Jadi dalam peringkat SPM ni pelajar-pelajar kena fokuskan kepada organic compound. Ya. Kita tak bincangkan inorganic. Ya. Banyak kita bincangkan organic compound. Ya. So organic compound pula kita boleh bahagi pada dua bentuk. Ya. Two types. Ya. Hydrocarbon dan juga non-hydrocarbon. Ya. Pelajar dah belajar itu hydrocarbon. Ada dua jenis iaitu saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okey, so mudah saya tulis kat sini saturated sebab nak memberi clue kepada pelajar-pelajar. Contoh hydrocarbon yang saturated, kumpulan homolog alkane. Okey, alkane adalah saturated hydrocarbon. Contoh unsaturated yang pelajar belajar ada dua, iaitu alkene and alkyne. Okey, unsaturated. Okey, apa kaitan dia? Kalau saturated, maknanya kita tahu dia single bond. Okay. Unsaturated, dia bukan satu lah. Maknanya dia ada double bond bagi alkene and triple bond bagi alkyne. Okay. So, dan kita ada non-hydrocarbon seperti alkohol, carboxylic acid, ester. Okay. Hydrocarbon, maknanya dia apa dia hydrocarbon? Okay. It's a substance that contain carbon and hydrogen only. Okay. Jadi ikatan dia ada carbon dan hydrogen. Kalau non-hydrocarbon, selain daripada carbon dan hydrogen, dia ada oksigen, dia ada nitrogen, dan sebagainya. Okay. Okay. So kalau kita lihat dalam 6 kumpulan ini dipanggil homologous series. Okay. Yang pelajar-pelajar ada 6. Sebenarnya homolog series ni ada lebih. Okay. Ini yang pelajar-pelajar alkene, alkyne. Okay. Yang ni tak, tidak ditekankan. Okay. Alkohol pelajar-pelajar ether, kumpulan homologous series tapi tidak diajar. Aldehyde, ketone. So banyak lagi. Okay. Kita ada 13 yang saya senaraikan ni dalam homologous series. Jadi pelajar di peringkat SPM hanya belajar 6 saja. Okay, what is the main source of hydrocarbon? Apakah sumber utama hydrocarbon sebatang karbon ini? Okay. So kalau kita lihat dalam buku teks, pelajar perlu menguasai satu proses yang dikenali fractional distillation. Apa itu fractional distillation? It's a separating method. It's a separating process. Proses, okay, memisahkan fraction of hydrocarbon in petroleum separate at a different temperature. Okay. Ataupun lebih tepat lagi kita kata is separate based on the boiling point. Okay. According to the size of hydrocarbon. So dalam fractional distillation ini, dia tidak begitu banyak konsep. Dia lebih kepada pelajar perlu mengingat, okay, fraction yang dapat pada bahagian A, B, C, D, E. Okay.
F, G. Okay? So bahagian-bahagian dikeluarkan sebab bahagian-bahagian ini akan jadi sebagai soalan knowledge. Okay? Contoh, kalau crude oil ataupun petroleum, bila dimasukkan dalam fractional distill, okay? So dia akan diasingkan berdasarkan pada boiling point, different temperature. So C1 to C4 kita akan dapat petroleum gas apabila suhunya lower than 40 degrees Celsius. So kita dapat bahagian fraction yang pertama adalah gas. Dan pecahan karbon dia adalah C1 sehingga C4. So karbon 1 hingga karbon 4 ni biasanya adalah gas. Okay? Pelajar dah belajar kan C1 to C10. So maknanya kena tahulah. Kalau C5 ini hingga C9 kita dapat petrol. Okay? Kemudian kita ada naphthene, okay? Kita ada kerosene pada C10 hingga C16. Okay? Dan pelajar kena tahu juga lah kan, kalau petroleum gas ni kita gunakan untuk cooking gas. Okay? Petrol untuk car, kerosene untuk apa? Fuel for aircraft. Okay? Fuel for aircraft. Okay? Kita tahu. Okay? Kita ada bahagian D, diesel, okay? For lorry and bus. Okay? Kemudian kita ada lubricating oil, okay? Minyak pelincir. Okay? Macam mana kan dapat minyak, okay? Pelincir daripada proses fractional distillation. Okay? The last part yang akan terhasil adalah bitumen yang digunakan sebagai road pavement, okay? Jalan kan. Kita letak kat jalan. Okay? Okay. Bila kita dapat suatu yang molekul yang besar dalam fractional distillation ini, kita ada satu proses yang kita boleh pecahkan molekul. Macam di sini fuel oil. Okay? Boleh mengalami proses X untuk dipecahkan kepada ethene, butane and petrol. Okay? Supaya dapat lebih banyak produk ethene, butane and petrol. Iaitu C9, C5. Okay? So makna proses yang berlaku itu dinamakan cracking process. So cracking process is a process of breaking long chain hydrocarbon into the smaller hydrocarbon. Okay? Jadi dalam proses oil refinery ini dia ada dua. Satu dia dapatkan bahan melalui boiling point. Yang kedua dia buat satu proses cracking untuk menambah kuantiti. Contoh kat sini, kalau saya ada C10H22, is a long chain hydrocarbon. So saya buat satu proses cracking dengan menggunakan catalyst alumina oxide and silicon dioxide. So saya akan dapat C6H14 dan di sini adalah C. Kita campurkanlah 10 tolak 6, mana ada lagi 4 dan 22 tolak 14 kita ada 22 tolak 14 kita ada 8. Okay? Maka sebatan yang kita lihat kat sini, ini adalah satu proses di mana kumpulan alkane dipecahkan, crack to form the alkane and alkene. Okay, so satu proses kita menghasilkan alkene daripada alkane. Okay. So ini adalah dipanggil cracking process. Okay. Boleh So that's the source of hydrocarbon. Okay. Sumber utama dia daripada crude oil. Okay. Students should be able to understand the homologous series. So what is a homologous series? Tadi saya dah tunjukkan kumpulan-kumpulan homolog. Okay? Actually in your textbooks, diberitahu homologous series is a substance or molecule that are classified in a group of compound. Okay? So dia adalah satu kumpulan sebatian ataupun molekul yang dikelaskan dalam grup-grup tertentu. Okay? Kita ada grup alkane. Okay? Dan kumpulan homolog series ni dia ada beberapa karakteristik, ciri-ciri. Okay? Ini pelajar kena ingat. First, they have the same general formula. Okay? Same general formula. General formulanya sama. Okay? Kemudian they have same functional group. Same functional group. And they have the same chemical properties. Tiga sifat yang sama bagi every homolog series. They have same general formula,
same functional group and same chemical properties. But they have the different physical properties. Sifat fiziknya berbeza. Dia berbeza, gradually change from one member to the next. Dia berbeza daripada satu ahli kepada satu ahli yang lain. Okay? First member to second member, third member. So dia berubah sedikit sifat fizik. Tapi sifat kimianya sama sebab dia mempunyai functional group yang sama. Okay? Jadi another characteristic, conservative members differ by one carbon atom and two hydrogen atom. Maknanya dia setiap kali pertambahan ahli akan tambah C1, H akan tambah 2 ataupun relative molekulnya akan tambah sebanyak 14. Okay, yang ini kita akan lihat nanti dalam lukisan, draw nanti. Okay, di peringkat kamu kita ada 3 homolog series yang bersifat hidrokarbon dan 3 lagi bersifat non-hydrocarbon. Okay. Jadi fakta yang pelajar kena ingatlah general formula. Ini saya tak boleh bantu kalau pelajar tak ingat formula ni. Memang agak sukar untuk pelajar menentukan apakah homolog series bagi kumpulan tersebut. Okay. Jadi fakta ni, knowledge ni pelajar kena tahu. Okay. Dan juga functional group. Sebab bila kita nak lukis structure, kita kena tahu alkene mesti ada double bond. Alkyne mesti ada triple bond. Alkohol mesti ada OH group yang dipanggil hydroxyl. Okay. Kalau ada COOH, ada COOH, carboxyl. Kalau COO, carboxylate. So ada bezanya kat situ. Pelajar kena lihat dengan teliti bila suatu sebatian itu diberi. Okay. Apa dia molecular formula and structural formula? Okay. Yang ni pelajar kena faham. Okay. Apa yang dikatakan molecular formula, apa yang dikatakan structural formula. Okay. Molecular formula is a chemical formula. It's a chemical formula. Show the type and actual number of atoms of each element in a molecule. Kalau kita ada molecule, so dalam molecule lah. Okay. Okay. Structure formula is a chemical formula. Show the types of bond and how the atom in the molecule are bonded to each other. Okay. Itu definisi in English. Kita terjemahkan secara mudah untuk kita faham. Molecular formula, jadi maknanya dia formula bagi satu sebatian dalam bentuk molekul. Saya ambil formula yang senang. Perhatikan kat sini kita ada oksigen, O2. Nitrogen, formula dia N2, nitrogen molekul. Actual. Kalau kita lihat N saja itu atom. N2, chlorine, Cl2. Okay. Molekul yang simple. Okay. So, kalau kita nak beritahu structure dia, macam mana oksigen ini terikat. Oksigen ini terikat dengan satu oksigen lain dalam bentuk double bond. Nitrogen dengan nitrogen, dia terikat dalam bentuk triple bond. Okay. Chlorine dengan chlorine, Cl dengan Cl, single bond. So, pelajar kena faham konsep bonding. Baru boleh pelajar boleh menulis structure formula yang betul. Okay. Formula ni kalau kita lihat sama, O2, N2, Cl2. Kalau pelajar tak faham, dia akan buat, okay, dia terus buat apa? O, N, kan? Kalau dia buat O, salah lah. Okay. Kalau kita ada sebatian yang berbeza, ini elemen. Kalau kita ada water, sebagai contoh H2O. Kat sini, pelajar kena faham. Satu oksigen terikat dengan 2 hidrogen. Okay. Okay. Sebab kalau hidrogen dengan hidrogen, H2, dia ada H. So, hidrogen boleh buat single bond. Okay. Oksigen, dia boleh buat double bond ataupun single bond. Kalau single bond, dia ada 2. Okay. HCl, hydrogen chloride. H, satu single bond. Okay. Dalam peringkat carbon compound ni, kita nak fokus pada sebatian karbon. Contoh,
kita ada C2H4. Etin. So pelajar kena tahu C ada 2, H ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau pelajar lukis macam ni, ikatan karbonnya tidak tepat sebab karbonnya tak cukup 4. Karbonnya ada 3 ikatan saja. 1, 2, 3. So mesti ada double bond. So C2H4 itu adalah double bond. Okay? It's a ethene. Okay? So structure, bagaimana structure itu ditulis. Okay? C2H5OH, etanol. Bagaimana structure itu ditulis? Ada 2 karbon, C1, C2. Ada 5 hidrogen yang terikat pada 2 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 1 kumpulan OH. Functional group. So dia menjadi structure formula bagi alkohol. Dalam menama, menama ini sangat penting sebab pelajar kena tahu secara basicnya bilangan karbon. Kalau kita nak tahu apakah nama sebatian hidrokarbon itu, kita kena tahu the number of carbon. Kalau kita nak tahu nama bagi satu kumpulan homolog, kita kena ada root name dan suffix. Root name represent the number of carbon atom in the longest chain. Berapa bilangan karbon terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada nama dia. Kalau 1 mat, 2 add, 3 prop, 4 boot. So yang ni pelajar kena ingatlah kan. Buatlah apa-apa kaedah mengingat. Banyak kaedah mengingat kan. Kalau nak guna kaedah apa, biasa orang kaedah menyanyi lagu kan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kan. So boleh juga macam tu kan. Kita balikkan. Do, ti, la, so, fa, mi, di, do. Kan. Macam mat, add, prop, boot, pen, hex, have. Terbalikkan. Have, hex, pen, boot, prop, add. So at least yang penting pelajar dapat mengingat sekurang-kurangnya 8. Kalau dapat boleh ingat 10 lagi bagus. Sebab silibus kita dia boleh tanya sehingga dekin. Tapi yang familiarnya adalah sehingga 8. So cuba kita lihat macam mana kita meletakkan nama bagi satu sebatian. Kalau kat sini saya bagi alkin. Bilangan karbonnya 2. Apa yang pelajar perlu tahu, bila kita ada satu homolog series, pelajar mesti menguasai general formula. Kalau tak menguasai formula, pelajar tak dapat jawapan yang tepat. So pelajar masuk general formula CnH 2n tambah 2. General formula mesti ditulis. Kita ambil satu contoh, makna karbon dia 2, C2, H6. Nama dia tadi kita dah tahu. Yang kedua adalah add. So kita buat ethane. Structure dia ada 2 karbon, ada 6 hidrogen. Dan kita tahu alkane adalah saturated, jadi kita buat semuanya single bond. Kalau kita ada alkene, alkene, kena ingat formula dia CnH2n. If n equal to sini n dia bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi bagi alkene n dia bermula daripada 2, dia tak ada 1. So C2, kalau sini kita ada 3, so C3H6. So is a propene. Mana ada 3 karbon. 1, 2, 3. Tapi kita tahu bahawa ini adalah alkene. Homolog series ada double bond. So kena letak satu double bond pada karbon-karbon. Dan kita ada 6 hidrogen. Baru kita boleh masukkan 6 hidrogen dengan tepat. Pelajar berhati-hati, jangan buat careless mistake. Sebab ada setengah pelajar dia masukkan kat bawah ni. Berlebih. So kena kira lah C3H6.
So ini dipanggil propene. Okay. Kalau sini saya cuma bagi satu guideline. Okay. Dalam chemistry kita kadang-kadang jumpa structure yang ditulis straight line. Kadang-kadang dia buat macam ni. Okay. Ini sebenarnya adalah satu gambaran. Okay. Structure yang ringkas juga untuk kita mengingat. So kalau kita guna jari kan, jari pertama match, jari kedua add, ketiga prop, keempat boot kan. So kalau kita ada homology alkene, kan? Alkyne, kan? So alkyne kita tahu dia formula dia CnH 2n tolak 2. Okay. So n bermula daripada 2. Okay. So makna kita ada C4H, dia bukan H10, dia bukan H8, tapi 4 kali 2, 8, 8 tolak 2, ada 6. C4H6. Okay. Okay. So bila kita melukis formula alkyne, kita ada 4 karbon. Okay. So dalam 4 karbon itu kita akan ada satu kumpulan triple, bukan double, triple. Pada karbon ini kita letak satu kumpulan triple. Okey, dan pelajar kena faham dalam structure atom, okay, carbon atom they have 4 bond. So kalau sini saya masukkan satu saja hidrogen sebab karbon yang pertama ni dah ada 3 ikatan. Okey. Jadi karbon kedua ini saya tak masukkan hidrogen. Kenapa saya tak masukkan hidrogen? Sebab karbon kedua ni dah ada 4 ikatan. So tak perlu lagi hidrogen. Karbon yang ketiga ini dia boleh masuk 2 hidrogen sebab dia dah ada 2 ikatan. So dia tambah 2 hidrogen. Karbon yang keempat ini saya boleh masuk 3 hidrogen untuk melengkapkan dia jadi 4. Okay. So rules, peraturan dalam kita menulis structure formula ini, pelajar kena tahu satu atom karbon itu dia boleh buat 4 ikatan tunggal. Atau satu atom karbon itu dia boleh buat 2 ikatan double. Atau satu atom karbon itu dia boleh buat 1 ikatan tunggal, 1 ikatan triple. Jumlah dia mesti 4. Atau dia boleh buat 2 single bond, 1 double bond. Total mesti 4. Carbon must have 4 pair of electron. Dia ada 4 pasang. Okay. Secara macam mana dia nak pasang tu, double ke, triple ke, single ke, tapi yang penting dia mesti ada 4. Okay. Baik, so latihan pelajar boleh lengkapkan latihan ini. Saya bagi latihan ni untuk pelajar cuba. Kalau kita ada alkohol C5, so kena ingat formula CnH2n plus 1 OH. Okey. Kalau carboxylic acid sama juga CnH2n plus 1 COOH. So kena ingat functional group. Okay. Daripada general formula kita boleh dapat molecular formula. Okay. Kalau N dia 5, C5, H 2 kali 5 10 tambah 1 11 OH. So pelajar akan buat ada 5C 1 2 3 4 5 dan ada 1 OH sebagai functional group. Kat mana nak letak? Kat sini mana boleh letak. Okay. Bila kamu letak OH pada tempat yang berbeza, maka dia akan menjadi satu yang bersifat isomer. Okay. Nanti kita akan tengok isomer kan. So kalau saya letak OH ini di bawah, saya kena letak pastikan O tu terikat dengan C, kemudian terikat dengan H. Ini kena berhati-hati. Okay. Bila kita buat ni, nak selamat buat di ujung sini. OH senang. Okay. Kalau structure ini, dia ada 1, 2, 3, 4,
5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Itu makna dia struktur ringkas. Kadang-kadang kita baca buku kimia, ada buku yang tulis macam ni, kemudian dia letak OH kat depan nak menunjukkan secara ringkas. Okay. Carboxylic acid. Berhati-hati dalam carboxylic acid ni, saya suka ingatkan pelajar. Sebab kalau soalan tu kata carboxylic acid contains 6 carbon. Okay. Ramai pelajar bila kata 6 carbon, kadang-kadang dia ingat N tu 6. Kalau kita guna N itu sebagai 6, maka kita akan dapat C6, H 12 tambah 10, 13. Kemudian kita ada COOH. Okay. Ini bagi formula C6. Okay. Okay. So bila kita beri nama, ramai pelajar tersilap sebab dia baca C6. So dia akan namakan hexanoic acid. Okay. Kalau kita lukis saja C4, 5, 6. Ini adalah C6H13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, C6H13. Tapi kita kena ingat bahawa dalam carboxylic acid, dia ada kumpulan berfungsi COOH. Ini yang menjadi perangkap kepada pelajar. Okay? Sebab dia ada tambah satu C lagi. Kemudian ada kumpulan O, kemudian kumpulan OH. Jadi jumlah karbon kat sini adalah 6 campur dengan 1. Jadi 7. Bilangan karbonnya 7. Jadi kalau N dia 6, namanya bukan hexanoid. Sebab dia dah ada 7 bilangan karbon. Namanya heptanoid. So heptanoid acid. Sebab hep menunjukkan bilangan dia 7. Okay? Jadi kalau dalam soalan berhati-hati. Kalau soalan tu carboxylic acid contain 5 carbon. Dia ada 5 carbon kan. Mana nama dia C4H 9 COOH. So kena berhati-hati kat sini. Ini saja yang kadang-kadang pelajar mengambil pelajar terkeliru. Okay? So yang tu So yang lain pelajar boleh cuba untuk dapatkan. Okay. Dan kita lihat ada physical properties. Okay. Dalam topik carbon compound ni, untuk mempelajari physical properties, kita ingat secara general. Okay. Alkene, alkyne, hydrocarbon. So all hydrocarbon soluble in organic solvent but insoluble in water. All hydrocarbon cannot conduct electricity. Okay. All hydrocarbon less than water. Okay. And all hydrocarbon, alkene, alkyne, low melting and boiling point. Okay. But they have increased the melting and boiling point as the molecule size increase. Okay. Jadi kita faham. Kalau kita lihat pada non-hydrocarbon, alcohol, carboxylic ester. Okay. Hydrocarbon tadi semua low melting point. So non-hydrocarbon ni oleh kerana dia covalent molecule, dia have low boiling point juga, low boiling point. Alcohol, carboxylic ester. Cuma dia ada changes. Saya kata physical properties ni ada perubahan dia. Increase, melting point or boiling point increase when the increasing number of carbon atom per molecule. Bila saiz molekul tu bertambah, maka boiling point dia akan bertambah. Itu secara general kita ingat. Dari segi physical state, bentuk dia, for the first element until for the first 11 elements, members, C1 hingga C11, alkohol semuanya adalah liquid. So pelajar kena faham. Okay. Untuk carboxylic acid, dia juga liquid. Untuk ester, liquid. Semua members dalam bentuk liquid. Okay. Yang dalam bentuk gas adalah alkene bila dia C1 to C4. Tadi awal-awal kita dah bincangkan. Hydrocarbon C1 to C4 is a gas. C5 and above semuanya liquid. Kemudian dia akan jadi solid. Okay? Bila sampai bitumen. Okay. Bagi alcohol, solubility in water ada 3 members. C1, C2, C3. Methanol, ethanol, propanol are miscible in water. Okay?
Okay. Kalau carboxylic acid, all are very soluble in water. Semuanya akan larut kan, very soluble. Okay. Tapi bagi ester, not soluble in water. So this is the physical properties yang ada sikit perubahan yang kan pelajar kena ingat, kena faham. Okay. Ini fakta lah ya, fakta. Kalau pelajar boleh ingat, amat bagus sebab dia boleh membantu pada pelajar untuk menjawab soalan. Okay. Okay, kita cuba quick test sekejap. Kita break. Okay. Pelajar boleh cuba. Okay. Untuk mungkin ada yang dah dapat slide awal ni mungkin dah cuba. Okay. Tapi yang baru mengikuti kelas webinar petang ni, boleh recall balik sebab saya tadi dah sebutkan tentang homolog series, structure formula, UPAC names, kemudian these all the compound, gas or liquid, dissolve or not dissolve in water. Okay. So, okay. Saya bagi pelajar cuba sekarang 3:36, so kita bagi 5 minit untuk pelajar cuba. Hello. Ya, saya. Siapa? Sekejap, saya ada kelas online lah, webinar. Akan saya call balik. Okey, pelajar yang dah cuba awal tu mungkin boleh lihatkan diri, lihatkan minda. Okey. Ataupun boleh scan balik semula apa yang saya terangkan tadi. Okey. Okey. So simpan nota ni sebab saya bagi tips yang picture tu nanti kita akan tengok nanti bila sampai isomer. Okay? Dia sangat penting. Saya akan bagi sikit petang-petang ni kita akan buat gerak kerja ya. Okay? Walaupun saya dah bagi soalan tadi pada pelajar-pelajar untuk mencuba. Okay? Tapi petang-petang ni kita cuba cegaskan minda kita. Okay? Okay, boleh siapa yang dah mencuba tu. Okay, cuba kalau boleh, sini ada 21 point ataupun kita kata 21 markah boleh diberi jika pelajar dapat menjawab dengan tepat. Okey, seminit lagi. Okey, jangan risau kalau siapa yang tak habis latihan ni tak ada masalah. Okey, sebab kamu boleh cuba.
Okey. Cuma yang ni kita nak share untuk pelajar yang dah cuba, pelajar yang dah jawab. Okey, dia boleh check sama ada dia punya pengetahuan awal ini kebanyakannya pengetahuan ada sikit kefahaman bila dia draw the structure. Okey, kalau state the homolog series ni dia boleh lihatlah daripada kumpulan yang kita paparkan PQRST kan. Dia nampak dengan jelas. Kalau dia gunakan formula dia boleh nampak COOH, kemudian R tu ada OH, okay? CnH2n, CnH2n plus 2, CnH2n minus 2. Ini semua kena ingat kumpulan-kumpulan alkane, alkyne. Okay, so let's check the answer. Okay. Okay, ini bawah dia. Okay. Saya besarkan sikit supaya jelas. Okay. Okay. So yang pertama carboxylic acid. Carboxylic acid. Kemudian alkene, alkohol, alkene, alkyne. Okay. Okay. Kemudian melukis struktur ini. Okay. Dalam P ni carboxylic acid dia di hujung. COH mesti ada di hujung. Sama ada hujung sini ataupun kiri ataupun kanan. Okey, Q ini ada double bond. Double bond boleh berada pada karbon nombor 1 ataupun pada karbon nombor 2. Okay? Tak ada masalah. Okay? Sebab dia kita general itu kita ada formula. So boleh terima juga kalau pelajar tulis C, double bond C. Okay? Mana pada karbon nombor 2 ada ikatan double bond. Okay, so pelajar boleh check. Boleh tak dia score 21 marks. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 markah untuk structure. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sama juga bagi T. Okay. T pelajar boleh buat triple bond ini. Okay, boleh dipindahkan kepada kedudukan karbonnya. Okay. Cuma bilangan karbon kena betul. Okay. Kalau pelajar masukkan di tengah-tengah, ada C nombor 2 katanya pelajar masuk. Okay. Bermakna karbon yang kedua dan ketiga dia tidak ada hidrogen. Sebab dia dah mempunyai bilangan ikatan yang cukup. Karbon pertama akan ada 3 hidrogen. Okay. So itu saja. Okay. Ini kita akan lebih jelas kalau kita faham konsep isomer. Okay. Karbon yang keempat akan ada 2 hidrogen. Karbon yang kelima akan ada 3 hidrogen. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C5, H8. Okay. C5, H8. Okey, soalan B. Okey, nama yang diberi. Okey. Ini nama dia kan. P adalah butanoic acid sebab ada 4 karbon. Butanoic, butin. Okey, ataupun pelajar bagi nama secara UPAC but 1 in. Kalau dia buat yang warna hitam tu. Okey, ataupun but 2 in. Okey. Okay. So R propanol ataupun juga propan 1-ol. Propan 1-ol. Kalau dia tukar OH ini kepada karbon nombor 2, dia akan jadi propan 2-ol. Okay. Okay. S heptane. Okay. Ini tak ada pertukaran. Okay. Kecuali kalau dia buat isomer. Okay. Kecuali kalau dia
lukis structure itu dalam bentuk S itu ada 6, Hep ada 7 karbon kan. So dia buat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia ada branch group 1. So ini akan dapat 2-methyl hexane. Ini juga boleh diterima, okay? Sebab dalam soalan kita dia bagi structure tu secara umum. Okey, soalan B yang berbentuk gas hanya satu saja, putin. Sebab putin C4 is a gas. Okay, yang berbentuk liquid ada 4, PRST. Butanoid, propanol, okay, heptane, karbon dia dah 7. So makna dia dah liquid. And pentane, okay. Alkyne, pentane, okay. So dia liquid juga sebab dah 5, okay. So yang boleh larut dalam air, yang tak boleh larut ada 2, not dissolve, okay, P and R. Sorry, ini boleh larut, dissolve in water. Dissolve in water. Yang tak boleh larut, Q, S and T. Butin, S, heptane dan T. Okay, why? Okay, boiling point dia because Q is lower than S. Okay, boiling point Q is lower than S because the molecule size of S is bigger than Q. Ataupun kita berkata S is higher than Q because the molecule size of Q is smaller than S. So total up 21. Okay. Siapa yang cuba tadi, if you score 21, the best. Okay. Okay. So ini dalam physical properties, homolog series and structure formula. Write the UPAC names. Okay. Okay, kita pergi secara seterusnya kita akan lihat the next session dalam compare the chemical properties and interconversion of compound between homolog series. Okay. Ini melibatkan chemical properties of each homolog series. Okay. Okay, kita ada alkene, alkohol, carboxylic acid. Okay. Ini 4 chemical properties. Okay. Yang mana sebenarnya kita boleh short form kan. Okay. So saya pergi secara mudah sebab ini fakta, pelajar kena tahu kalau combustion all alkene they can burn. Okay. Kalau kita ada alkene C2H6 burn with the oxygen produce carbon dioxide and water. Okay. So ini konsep yang pelajar kena faham. Ini bila dia burn, complete burning, okay. Pembakaran lengkap. Okay. Kalau incomplete, dia akan dapat carbon monoxide. Okay. Tapi biasa kebanyakan dapat complete burning. Okay. Yang kedua, alkene dia saturated, jadi dia bersifat unreactive. Jadi dia ada 2 tindak balas. Yang kedua ialah substitution reaction. Okay. Ini pelajar boleh rujuk, fahami betul. Substitute pun daripada perkataan substitute kita tahu dia tukar ganti. Okay. Dia tukar. Karbon satu hidrogen keluar, 1 klorin masuk. Substitution ini berlaku pada halogen, kumpulan halogen. Dia boleh masuk klorin atau bromin, okay, iodin, okay, kumpulan-kumpulan daripada halogen. So kita boleh dapat kloromethane. Kalau kita guna bromin, bromomethane. Kemudian kloro bila ditukar sekali lagi dapat dikloro sebab 2 masuk. Okay, ada 2. So di. Kalau ada 2 panggil di. Kalau ada 3 kita panggil dia trikloro sebab dia ada 3. Trikloromethane. Kalau ada 4 kita panggil dia tetrakloro sebab ada 4. Okay. So carbon maximum bond ada 4. So kalau kat sini kita tengok methane CH4, dia dah ada 4 ikatan yang lengkap. Ada 1 C, ada 4 H. So dia tak boleh tambah lagi. So apa yang dia buat, dia tukar ganti. Keluarkan 1 H, ganti 1 Cl.
Dan dia boleh buat sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali. Peluang dia untuk ganti adalah 4. Okay, so dia boleh ganti banyak 4 kali. Substitution akan berlaku dan menghasilkan different product. Kalau first stage kita akan dapat chloromethane, dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane. Okay. Ini hanya untuk alkene. Untuk alkene, pelajar pun perlu faham, alkene ni unsaturated. Dia ada double bond. So maknanya bila dia ada double bond, dia boleh buat penambahan. Dia tak tepu lagi, so dia boleh tambah. Dia bawa ada 2 ikatan, so dia boleh tambah lagi. Okay. Jadi dia akan ada tindak balas addition. Dari segi tindak balas combustion reaction, dia sama seperti alkane. Dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay. Tapi dari segi tindak balas addition, dia ada 5 tindak balas addition. Okay. So pelajar, ini adalah fakta yang pelajar kena ingatlah kan. Ada addition of hydrogen kan. Maknanya kalau kita ada C2H4 ethene tambah dengan hydrogen, so kita akan dapat C2H6. Okay. Ethene akan dapat ethane. Okay. Nama produk ialah ethane. Okay. C2H6. Okay. Dalam hydrogenation kita akan ada nikel sebagai dia punya catalyst dan pada suhu 180 darjah. Okay. So kalau halogenation, maknanya dia tambah halogen. C2H4 ethene tambah dengan halogen. Kita tambah dengan klorin Cl2. Dapat C2H4 Cl2 sebab dia tambah. So ada 2 klorin, maka dia jadi dichloroethane. Okay. Okay. Klorin dia berlaku pada room condition, jadi tak ada condition apa-apa condition. Okay, the room condition. Sama juga kalau kita ada hydrogen halide, kita tambah C2H4 tambah dengan HCl. So kita tambah saja. Okay. C2, H4, 4 tambah 1 jadi 5. C2H5, Cl. Dia ada 1 Cl, dia ada 2. So kalau 1, chloroethane. Okay. Dia jadi saturated. Dia jadi saturated. Hydration, maknanya dia kita tambah air, addition of water. C2H4 ethene tambah dengan air. Okay. Bila tambah air dia jadi C2H5OH. H sebenarnya ada 6 lah. 5 tambah 1, 6. 4 tambah 2, 6 kan. Jadi maknanya dia menghasilkan satu produk daripada alkene saturated jadi alkohol. Okay. C2H5OH, etanol. Ethene jadi etanol. Okay. Dalam hydration ini dia ada kita gunakan phosphoric acid H3PO4 sebagai catalyst. Okay. Dan berlaku pada suhu ataupun tekanan 60 atmosfera dan suhu 300 darjah Celsius. Ada satu suhu yang tinggi lah. Sebab dia steam. Actually dia addition of water tu dia mesti dalam keadaan steam yang lebih tinggi. Okey, dan last kali addition of bila kita tambah dengan potassium manganate acidified. Jadi dia berlaku satu proses oxidation C2H4 tambah dengan oxidizing agent. Okay. Dia dapat C2H4OH2. Okay. Oxidizing agent ini bahan untuk menjadikan oxidation. Okay. Kita guna acidify potassium manganate 7 solution ataupun acidify potassium dichromate 6 solution. Okay, itu reagent yang diperlukan dalam oxidation of alkene. Okay, dan di sini kita akan dapat satu structure ethane 1,2-diol. Dia akan dapat kumpulan diol. Okay, kalau dengan air kita dapat ol.
OH satu saja, tapi dengan oxidation kita dapat 2. Okay. Kumpulan OH dimasukkan. Okey, kemudian alkin boleh undergo addition polymerization. Ini proses membuat polimer. Etin campur etin jadi polyetin. Okay. Kalau butin campur butin jadi polybutin. So itu dia punya konsep polymerization. Dalam polimer nanti banyak dibincangkan. Okay. What is the comparison between alkin and alkin? Ini pelajar kena tahulah apa perbezaan alkin dengan alkin. Ini penting ni. Sebab bila kita belajar, kita kena fikir. Jangan kita, bila kita belajar, kita baca saja kan. Jadi sebenarnya lepas baca tu kita fikir. Apakah perbezaan antara alkin dan alkin? Dua-dua ni hidrokarbon. Saya ambil contoh kat sini kata hexene and hexane. Pelajar bila belajar, pelajar cuba buat ni. Double bubble ini, dia sebenarnya memberitahu pada kawasan yang bertindan tu adalah suatu yang sama. Hexane dengan hexene apa yang sama? Sama, same number of carbon. Bilangan karbon dia sama, 6. Okay. Apa yang beza? Hexane unsaturated. Hexane saturated. So tu kena list dan tu kena lihat. Okay, apa lagi? Kalau saturated dia ada double bond. Yang ini single bond. Okay. So dari segi sifat hexane dan hexene dia ada same physical properties. Sebab sifat fizikal dia sama, low melting point, cannot conduct electricity. Okay. Kalau kita lihat dari segi tindak balas, hexane dia ada tindak balas addition. Hexene ada tindak balas substitution sebab dia dah tepung. Okay. Apa lagi yang sama? Kalau kita lihat, apa lagi yang berbeza bagi satu hexane and hexene? Pelajar kena fikir kan. So kalau kita ada eksperimen, dalam buku kita baca ada eksperimen melibatkan pembakaran hexane. So kita kena tahu. Contoh dalam hexane dalam hexane dia akan produce more. Dia akan produce sooty flame. Yang ni less sooty flame. Dia kurang. Kalau kita buat secara calculation, jadi the percentage, kenapa dia less sooty? Because the percentage carbon by mass is low. Is lower. Compare dengan alkin. Alkin, the percentage carbon by mass is higher. Ini perbezaan alkin. Dari segi yang sama je kita boleh fikirlah kan. Kalau sama, dua-dua ni terbakar, apa yang sama? Dia produce, dua-dua akan menghasilkan produce carbon dioxide and water. So they have the same chemical properties. Sama kan? Kemudian dua-dua adalah hydrocarbon. They have the same, they only contain carbon and hydrogen only. Carbon dan hidrogen. Kenapa saya dah? Saya balik semula bentuk dia. Alcohol. How you prepare the alcohol? Ada dua bentuk. Fermentation of glucose
and hydration of alkene. Ya, terbalik tadi lah kan, kita ingat alkene kalau tambah air jadi alkohol kan. So itu hydration of alkene. Okay. Sekejap Okay, boleh nampak slide saya. Dia apa? Dia dah tekan. Okay. Chemical properties of alcohol. Okay. Kita ada 3 chemical properties: combustion, dehydration, and oxidation. Okay, combustion sama juga. Dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay. So tak ada beza. Alkene, alkohol. Okay. Okay. Dehydration, proses di sebaliknya. Okay. Kalau tadi hydration, ethene produce alcohol. Dehydration, alcohol produce alkene. Okay. So dalam eksperimen ini kita kena guna dehydrating agent. Okay. Reagent dia mesti guna. Okay. Kita gunakan sama ada porcelain ataupun alumina, okay? Ataupun aluminum oxide, ataupun kita guna concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent, okay? Agent pengering, kan? Okay. Dan oxidation, kalau oxidation macam kita sama juga alkene tadi lah. Oxidation mesti guna acidify potassium, manganate 7. Kena ingat solution. Dia mesti tulis acidify, pelajar kena tulis acidify. Dan juga solution, sebab tu kita guna dalam keadaan berasid dan larutan. Dari segi sini kalau kita guna etanol, kita buat oxidation of ethanol akan menghasilkan ethanoic acid. Itu dia. Okay? Sebab ini proses macam mana kita membuat perubahan. Okay? Alkene tukar pada alkohol, alkohol tukar kepada ethanoic acid. Okay? Okay. Chemical properties of carboxylic acid. Secara mudah, secara ringkas saya kata, okay, chemical properties carboxylic acid dia mesti melibatkan, okay, konsep acid. Kita dah belajar form 4 acid. Acid can react with CHAM. Saya guna perkataan CAMB. Apa maksud CHAM ni? Carbonate, alkali, metal, base. Acid react with carbonate. Kalau acid boleh react, mineral acid can react with the carbonate. So carboxylic acid as an organic acid also can react with the carbonate. Dan bila dia react carbonate, dia akan menghasilkan salt, carbon dioxide and water. Okay, so jangan salah faham. Salt ni bukan sodium chloride. Salt ni makna dia types. Okay, form 5 dah sepatutnya menguasai. Okay, acid react with the carbonate, dia akan produce salt. Okay, tapi salt yang dihasilkan tu salt daripada carboxylic acid. Okay, saya bagilah satu contoh supaya pelajar lihat dengan jelas. Contoh kita ada ethanoic acid. CH3COOH. Okay, react dengan calcium carbonate. So dia akan menghasilkan salt. Okay, salt dia ialah CH3COO. Dia ada calcium. So kita ambil daripada calcium carbonate. So dia akan menghasilkan garam, calcium. Ini ethanoic akan jadi ethanol. And OTE, ethanol. Itu menunjukkan dia adalah salt. Bila nama dia ATE. Kalau IC, acid lah kan. Dan water. And oleh kerana ini kita guna carbonate, so dia produce carbon dioxide.
Itu contoh So garam yang terhasil ialah kalsium ethanol daripada ethanoic acid. Kalau kita gunakan alkali, kita dapat salt and water. Metal, kita akan dapat salt and hydrogen. Side product ada hydrogen. Okay. Kalau kita guna base, kita dapat salt and water. Sebab dua ni sama, acid dan base ni. Okay. Tindak balas equation dia sama. Okay, cuma dalam carboxylic acid ini kita ada kumpulan satu lagi special. Okay, karakteristik yang kita perlu faham. Carboxylic acid can react with alcohol. Ini sebab tu saya tambah cambal. Okay, acid carboxylic dia ada tindak balas dengan cambal. Okay, al tu ialah alcohol. And the product is ester and water. Okay, tindak balas ini dipanggil esterification. So pelajar kena fahamkan. Okay. Dalam tindak balas esterification ini, bila kita ada kumpulan asid, ni carboxylic acid, CM H2M plus 1 COOH, kumpulan alkohol CnH2M plus 1 OH alkohol. Dia gunakan M dan N ni nak membezakan. Kalau tak nanti pelajar terkeliru kan mana satu N, mana satu M. Actually kita ada general formula kalau kita kata kita ada R COOH, R ini untuk carboxylic acid. Kita ada ROH, R ini untuk alkohol. Nak bezakan kita letak R prime. Kalau tindak balas ini berlaku, carboxylic acid dengan alkohol, dia akan menghasilkan satu kumpulan RCOOR. Ini adalah kumpulan homolog series. COO adalah homolog. COO adalah functional group untuk ester. Dan bezakan R depan dengan R bawah, belakang kita letak R prime. So R prime itu makna datang daripada alkohol. R depan datang daripada carboxylic acid plus water. Okay. So itu secara umum, in general. Okay. Dan bila kita menamakan ester, ini pelajar kena ingat. Ester ini hasil dapat dia daripada alkohol, bane carboxylic acid. Alkohol, bane carboxylic acid. Depan mesti alkohol. Belakang carboxylic acid. Bila nak menamakan ataupun bila nak menentukan, kadang-kadang kita dalam exam kita nak menentukan satu kumpulan alkohol tu datang daripada apakah asid dan so saya ada satu carta. Ini saya punya carta tadi, tak jumpa. Okey, tak apa. Saya saya tunjukkan satu kaedah macam mana kita nak menamakan alkohol ini. Saya gunakan satu kaedah, saya nama hukum H. Saya ambil selai kertas, saya tulis pada kertas itu huruf H. Saya letak huruf H. Okey, kemudian pelajar boleh cuba. Apa tak jalan ni? Okey. Okey, kalau pelajar lihat pada diagram yang diberi, macam mana kita nak bagi nama? Okey, pada kertas ni, kalau soalan diberi, kita ada carta ni, ada ester ni, kita bawa H kita ni dan kita alihkan kertas tu ke sini. Dan kita tutup
Dan kita nampak satu structure yang ada macam ni structure dia. CH3 COOH. So apakah nama dia? Ethanoic acid. Okay. Okay. So kita dapat ethanoic acid. Bahagian belah sini adalah datang daripada ethanoic acid. Okay. Okay. So kalau saya ambil kertas tadi, okay, saya terbalikkan kertas tersebut. Okay. Saya rotate kertas kan. Jadi kita ada kertas, senang sikit. Okay. Saya rotatekan kepada, sorry. Okay. Saya bawa ini, saya masukkan, saya tutupkan bahagian sini pula. Okay, so kat sini saya nampak CH3, CH2OH. Ini adalah kumpulan apa? Kumpulan etanol. Tadi kita dapat. Okay. So kalau dalam exam kita buatlah pada kertas, selai kertas. Okay. Kalau kita besarkan kertas tu dia boleh tutup. Okay. Kita besarkan kan. Okay. Dia boleh tutup semua. Okay. So kita nampaklah. So yang bertantum itu adalah bahagian karboksilik asid. Bahagian alkohol. So gunakan hukum H. Okay. So kalau kita letakkan kertas tersebut, maka kita akan dapat nama sebatan ini adalah, sini datangnya daripada alkohol, sini datangnya daripada karboksilik asid. Okay. So alkohol dia akan berakhir nama dengan YL. Kalau etanol, maka ini akan jadi etil. Okay. Karboksilik asid, okay, dia akan berakhir dengan OATE. So ada dua karbon, so dia etanol. Okay. So nama sebatan ini adalah etil etanol. Okay. Kenapa saya tunjukkan hukum H itu tadi? Sebab hukum H ini bila kita kita dapat satu struktur yang terbalik, kita boleh tetap dapat menggunakan hukum tu dengan betul kan. Katakan struktur ni, tapi dalam SPM tak berlakulah setakat ni. Kalau kita lukis CH3, CH2, O, C, double bond O, CH3. Apakah nama struktur ini? Okay. So dia tetap sama, walaupun dia terbalikkan struktur ini. Pelajar kena tahu ini adalah daripada sebatan etanol bergabung dengan ethanoic acid. So nama dia tetap sama, cuma dia disusunkan macam saya kata tadi, kita belajar R, C, O, R, R prime. Kan? Kalau dia bagi R prime, O, C, R. Okay. So nama tetap sama. Okay. Cuma cara mudah dalam SPM biasanya di depan tu adalah kumpulan daripada karboksilik asid. Yang belakang adalah kumpulan daripada alkohol. Tapi nama dia kita akan shiftkan. Alkohol dulu, kemudian baru karboksilik asid. Contoh kita buat kat sini kan. Metil etanol. Bila pelajar dikendaki menulis
molecular formula. Okay. Bukan satu yang mudah nak lukis molecular formula. Okay. Jadi apa yang pelajar perlu buat, lukis structure formula dulu. Okay. Okay. Nak lukis structure dia mesti ada kumpulan COO. Okay. Setiap carboxylic acid akan ada kumpulan COO. Setiap ester, okay, ada kumpulan COO. Okay. Jadi kita tahu metil datangnya daripada alkohol. Okay. So structure formula bagi alkohol adalah metanol, CH3OH, sebab satu saja. Met menunjukkan dia satu. Metanol ada satu karbon. Metanoid, metanoid kita ada COOH, kumpulan carboxylic acid. So dia ada met, ada satu karbon saja. Jadi kita ada HCOOH. Okay. Ini formula dia. Kalau structure kita kena buat macam ni lah. COOH, kemudian ada H. Okay. Gabungan dua ini, dia akan menghasilkan, okay, COO. Okay. So dia akan menghasilkan HCOO. Ini kumpulan metanoid. Kemudian bergabung dengan kumpulan alkohol. Alkohol CH3. So ini adalah kumpulan metil. So metil metanol. Ini adalah structure bagi metil metanol. Okay. Dan kita boleh tulis formula dia secara umum. Okay. HCOO CH3. Okay. Itu structure formula secara umum. Okay. Tapi kalau kita nak tulis molecular formula, kita boleh gabungkan lagi. C ada 2, C2. H ada berapa? H ada 4, H4. O ada berapa? O ada 2. Okey. Ataupun dia bagi, okey, HCOO CH3. Kalau dia bagi macam ni agak mudah kita nampak structure bagi metil metanol. Kalau dia bagi macam ni agak sukar, C2H4O2. Okey. Tak ada idea nak lukis structure-nya. Okey. Sebab tu di peringkat kamu, biasanya kamu diberi nama, diminta lukis structure. Ataupun diberi structure, diminta beri nama. Okey. Ataupun daripada structure, tentukan apakah carboxylic acid, apakah alkoholnya. Okey. Okey. Propil. Jadi kita tahu propil mestilah propanol. Mana ada 3 karbon. Okey. Dan salah satunya ada alkohol. Kita letak ujung supaya mudah. So ini adalah structure bagi, okay, propanol. Ada 3 karbon. Ethanoid. Ethanoid kita ada 2 karbon. Okay. So dia ada kumpulan COOH. Sebab dia carboxylic acid. So C yang pertama ada 3 H. CH3, COOH. Ethanoid. So bila kita gabungkan COO, so mana C kat sini ada 3. Okay, 3 H. COO dan dia bergabung dengan kumpulan R daripada alkohol. Iaitu ada 3 lagi C. 1, 2, 3. Okay. Dan ada 6 H. Okay. Tak muat sikit. Okay. Itu bentuk dia. Okay. Jadi kalau secara ringkas kita tulis CH3, COO, C3H7. Itu, okay, formulanya secara ringkas. So, physical properties of ester ini kamu baca, okay, sifat-sifatnya, okay, colorless, okay, not soluble in water tadi disebutkan. Ini ada satu yang pelajar boleh cuba, tapi saya tak bincangkan untuk petang ini. Pelajar boleh mencuba. Ini ialah secara roughly. Okay? Pelajar dah ingat semua nama-nama proses. So, cuba namakan, okay, daripada 1 hingga 15. Name of the reaction. Okay? Kita dah buat tu. Okay? Boleh ambil masa lah. Saya nak pergi kepada, kita tengok sikit ada masa lagi kita untuk lihat
koleksi soalan-soalan SPM. Okay. Oh, ada sikit lagi isomer. Okay. Isomer ini kita ada structural isomerism is a phenomena where the compound has same molecular formula but different structural formula. Isomer are molecule that have same molecular formula but different structural formula. Ada dua bentuk isomerism. Satu dipanggil chain isomerism, iaitu kita ubah dia punya rangkaian, rantaian dia tu, rantai change dia tu kita jadikan dia branch group. Satu lagi position isomerism, kita jadikan dia sebagai perubahan tempat kedudukan kumpulan berfungsi, double bond ataupun OH group. Ini biasanya dalam alkohol, dalam alkin. Alkin tak boleh, alkin di sini saja. Alkin tidak ada position. Alkin hanya branch. Sini alkin, alkyne. Boleh. Carboxylic acid kat sini. Chain isomerism dalam carboxylic acid kat sini. Sebab carboxylic acid dia hanya di hujung, dia tak boleh di tengah-tengah, dia tak boleh ada ikatan di tengah-tengah. So, ini dia punya ni. So, isomer they show the same chemical properties but different physical properties. Itu pelajar kena ingat, kena faham. Kalau nama hydrocarbon kita ada root name and suffix. Bagi isomer dia ada tambah satu lagi, dia akan letak prefix. Sebab prefix ini indicates the branch group, the alkyl group dalam penamaan tu. Suffix ni kumpulan homologous. Root ini number of carbon, the longest carbon, number of carbon. Prefix ini is a branch. Dia ada satu kumpulan cabang. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh kat sini. Macam mana kita nak namakan isomer ni? Ini berapa karbon kita ada? 1, 2, 3, 4, 5. So ini C5, H. Kita tengok ada double bond kan? Jadi H ni 10, C5, H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dia adalah pentene. Secara umum kita kata dia pentene. Tapi bila kita ada structure begini, maka kita kena menamakan, ikut UPAC names. First, you need to identify the longest carbon change. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. So roots dia ada 4. So kita kata dia boot. Kemudian pada carbon nombor 2 ada double bond. Jadi dia kumpulan in. Di mana in? At carbon number 2. So at carbon number 2 ada satu branch group. Branch group ini dinamakan methyl. Di mana is number 2. So kita gabungkan ketiga-tiga ini, kita akan dapat 2-methyl, both 2-in. Dia adalah isomer kepada yang ini. Isomer ni 1, 2, 3, 4, 5. So kita namakan dia, the longest carbon change is 5, pen. At carbon number 2, dia ada double bond. Branch group tak ada. So apakah nama isomer ini? Nama isomer ini ialah pen 2-in. So dia boleh ni. Saya ada sikit bahan untuk share. Kalau pelajar-pelajar rajin, boleh
Nampak ke gambar saya? Saya nak tunjukkan apa? Okey. Ini kalau pelajar gunakan apa? Punches, pelajar boleh nampak dia boleh buat ini contoh boot to in. Boot to in dengan boot one in, dia adalah isomer yang melibatkan perubahan pada apa? Position double bond masuk pada. Sebab tu tadi bila saya bagi structure ini, sebenarnya structure ni nak mengajar pada pelajar macam mana kita boleh menamakan secara ringkas. Bagi pelajar yang nak jawab secara ringkas, maknanya dia ini adalah struktur ringkas. Menggambarkan ada 4 karbon, 1, 2, 3, 4. Double bond pada karbon nombor 1. Antara 1 dan 2. Jadi kita kata C1, maka kita namakan dia boot 1. Kalau kita alihkan dia kepada karbon nombor 2, kita dapat struktur yang berbentuk begini. Maknanya dia dah ada pada karbon nombor 2. So double bond dia dah ada antara C2, C3. Sebab tu kalau kita terbalikkan C4 ini, kita terbalikkan struktur dia pun, dia tetap, nama dia tak berubah. Sebab position kita bukan, kita kena ingat rules. Kita kira rules ini, kalau kita terbalikkan, ini kita kira 1, 2, 3, 4. Penomboran ini tidak kira. Sebab apa? Karbon, double bond, walaupun dia berada pada nombor yang kecil, tapi branch group berada pada karbon nombor 3. So kalau pelajar jawab 3 metil boot 2 in, walaupun boot 2 in ni dia dah betul, tapi 3 metil ini salah. Sebab dia mengambil kira daripada kiri ke kanan. Dia sebenarnya 2 metil boot 2 in. So pelajar kena berhati-hati bila memberi penomboran. The longest carbon chain dah betul 4. Tapi kira daripada kiri atau kanan, pastikan nombor yang dia beri adalah nombor yang kecil bagi karbon, kedudukan karbon double bond dan kedudukan kumpulan branch. Kalau double bond dia sama tapi branch dia tak sama, so kita ambil nombor yang kecil. Kita tengok dalam buku kamu ada diminta pelajar lukis. Draw the structure formula for each of the following compound. Butene. So kita bermula daripada belakang. But menggambarkan dia ada 4 karbon. Kemudian ada metil, kumpulan cabang. Ada berapa? Ada 2 di. Ada 2. Di manakah kedudukan dia? Kedudukan dia pada nombor 2 dan 3. So kita letak kat sini, ada satu kumpulan metil, CH3. Dan pada karbon nombor 3 ada satu lagi kumpulan metil, CH3. Yang lain kita masukkan hidrokarbon. Sebab apa? Kita masukkan hidrogen sebab ini adalah alkane, saturated. Kita masukkan hidrokarbon. Kita masukkan hidrogen. Kalau kita ada 3,4-dimethyl pen 1-in. So kita kena mulakan dengan baca daripada belakang. Pen 1-in. Pen menunjukkan dia ada 5 pen. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia ada double bond. Di manakah double bond? Double bond pada kumpulan nombor 1. Pada nombor 1. So kalau kita kata ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5. So maka double bond pada karbon nombor 1. Kemudian kita ada kumpulan metil. Berapa ada? 2. Bila ada 2, maka dia ada 2 nombor. Nak menggambarkan metil berada pada nombor 3 dan nombor 4. Kita ada CH3. Saya ringkaskan. CH3. Tapi dalam exam jangan buat macam ni. Dalam exam kena kembangkan. Yang lain kita masukkan hidrogen. Dan mesti karbon tu mesti cukup. Mesti ada 4.
Okay. Okay. Sama juga kat sini. Kalau kita ada hexene. So kena pasti. YNE ni adalah alkyne. So ada berapa hex? Hex ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu gunakan penomboran daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak salah. Okay? Boleh juga. Yang penting pada carbon nombor 1 hex. Pada carbon nombor 1 ada triple bond. Kena letak triple. Dan carbon nombor 1 ada satu saja hidrogen sebab dia dah triple. Carbon nombor 2 tidak ada hidrogen sebab dia dah cukup 4. Carbon nombor 3 boleh masuk 2 hidrogen. Carbon nombor 4 dia ada 4 methyl. So di mana dia ada branch group pada carbon nombor 4. Pada carbon nombor 4 ada CH, CH, CH. Dan dia ada satu H lagi yang boleh masuk. Yang lain kita masukkan dengan H untuk lengkapkan dia sebagai tempat ikatan. Okay, so itulah bagaimana kita melukis, okay, draw the structure formula. Okay, so saya dah ada setengah jam untuk kita pergi pada soalan Q&A. Okay, yang mana kita sempat bincang, nanti kita bincanglah. Kalau tak sempat tu, mungkin boleh diteruskan pada masa-masa akan datang. Okay. Okay, soalan pertama ini soalan objektif. Okay. Mungkin ada yang dah cuba. Okay. Jadi soalan dia tidak tukar. Sebab objektif biasanya soalan pengetahuan. Okay. Hydrocarbon is a chemical compound. Kan? So, consists of, tadi dah disebut. Okay. Okay. Jawapan dia, carbon and hydrogen. Okay. Soalan nombor 2, which of the following structural formula unsaturated? Dalam exam cuba highlightkan. Okay. Banyak guru dah nasihatkan. Highlightkan pakai highlighter. Unsaturated hydrocarbon. Highlightkan hydrocarbon. Bila kita hydrocarbon, ni bukan hydrocarbon. Okay. Ni bukan hydrocarbon sebab dia ada klorin. So A or B. So unsaturated. Ini saturated, ini unsaturated. So kita tidak akan berlaku kesilapan. Soalan nombor 3. The equation show the cracking hydrocarbon. Okay, cracking. Pertama, which compound are unsaturated? Cuma bila kita buat soalan ini, okay, pelajar boleh, dalam soalan objektif ni sebenarnya pelajar boleh tambah, okay, setiap pengetahuan dia. Maknanya dia bila kata unsaturated, dia definekan apa itu unsaturated. Okay, dalam dia punya note dia. Okay. Kat sini cracking of hydrocarbon. So apa dia cracking? Define. So latihan yang kamu buat tu kan, cracking is a process, breaking the long chain hydrocarbon to the short chain hydrocarbon. So soalan nombor 4. Okay. Ini soalan direct yang tadi kita dah bincang. Jadi soalan ni pengetahuan. Kalau pelajar tak ingat apakah katalis ni, so sukar untuk pelajar menjawab. Ya. Soalan kena tahu. Etin tukar jadi etanol, hydration. Dalam hydration, kita gunakan phosphoric acid sebagai katalis. Soalan nombor 5. Baca soalan berhati-hati. Kita nak tukar the process which change the compound from the homolog series CnH2m plus 1 OH. Ini adalah alcohol. To the substance from the homolog series. Okay. CnH2n. Okay. Okay. Jadi dia adalah proses. Ini adalah alkin kan. So alkohol kepada alkin, dehydration. Okay, soalan nombor 6. Okay. Sebab tu kalau kita lihat soalan ni, okay, soalan pengetahuan dan ada sikit soalan kefahaman. Macam ni kefahaman. Pelajar kena faham, okay, kumpulan alkohol dengan kumpulan carboxylic acid. Okay. Jadi kan RCOOR. Okay. So R yang depan ni adalah RCO. Ini adalah kumpulan daripada carboxylic acid. Sebab tu tadi saya kata masukkan H. Kalau masuk H ni,
H ni akan tertutup. Okay, kita dapat COOH. So kita akan baca. Okay, berhati-hati 1, 2, 3, 4. So ada 4 karbon. So bila 4 karbon, kita kata butanoic acid. Soalan ni agak mudah sebab dia ada butanoid. Tapi kalau pelajar tak berhati-hati, pelajar akan gunakan ethanoid. Terbalik. Sini bukan ethanoid. Sini adalah kumpulan alkohol. So alkohol ni ada 2 karbon. So adalah ethanol. So ethanol dengan butanoid. Okay. Dia bukan minta nama tapi dia minta bahan yang terhasil. Okay. Ester, ni sifat ester. Kalau pelajar ada pengetahuan yang kuat, dia akan dapat properties of ester. Dissolve in water, not dissolve. Ester not dissolve. Ester is less than water. Okay. Can conduct? No, ester cannot conduct. So ester has the low boiling point. Sebab tadi kita dah kata carbon compound, the low boiling point. Okay, which of the following are isomer of butane? Butane. Dia ada E and E. So means ada double bond. Okay. So ini ada double bond, ini ada double bond, ini ada double bond, ini ada tapi ada 2. Okay. So dia dah, kalau 2 ni dia dah bukan butane lah. Dia dah die-in. Okay. Ini bukan butane. Dia dah die-in. Okay. Okay. So kalau kita lihat structure dia betul. Ini but 2-in. Ini pada carbon 1, ini but 1-in. Ini dia jadikan change. Change isomerism. Dia ada 3. 1, 2, 3. So dia ada propene. Okay. Tapi dia masukkan pada carbon nombor 2 ada metil. So metil propene. Ataupun 2 metil prop 1-in. So, maka structure yang betul untuk isomer adalah 1, 2 and 3. Okay. 1, 2 and 3. Okay, soalan nombor 9. Soalan ini agak mencabar sebab pelajar kena berhati-hati. Satu sifat compound X insoluble in water. So kalau insoluble, maknanya kat sini yang soluble acid tak boleh lah. Carboxylic acid. Automatic carboxylic acid tak boleh. Sebab dia soluble in water. Okay. Ethanol tak boleh juga. Sebab alkohol, methanol, ethanol, propanol soluble. So dua dah tak boleh. So tinggal A and D. Ethane or ethyl ethanol. Okay. Has a boiling point negative 89. Maksudnya dia pada keadaan bilik dia adalah gas. Sebab tu kena berhati-hati kan. Ethane and ethyl ethanol not soluble in water. Dia insoluble. Dua-dua betul. Tapi bila dia pada keadaan gas, jadi kita kena ingat kan. Ester semuanya liquid. Okay. Jadi kalau gas, only ethane is a gas. Okay. So what is a compound? It's a A, ethane. Okay. Ethane not soluble in water and it's a gas because boiling point dia negative 89. Kan? Negatif 89 ini kosong, negatif 89 kat sini. Okay. Suhu bilik kat sini 27. Okay. Jadi compound X itu pada suhu negatif 89, lepas 89 dia adalah gas. Sebelum 89 dia adalah liquid. Okay. So point ini penting. Negatif 89 dia adalah gas. Kita tengoklah berhati-hati dah. Saya tengok betul-betul negatif 89. Bukannya 89. Okay, soalan nombor 10. Diagram show the process of producing compound Z. Compound Z ini kena analisis sikit. Kena ada kekuatan melihat ini ethene. Okay.
So dia masuk steam, dia jadi etanol. Etanol buat oxidation dapat ethanol acid. Ethanol acid campur dengan propanol dapat propyl etanol. So mana satu sebatian? Propyl etanol. Okay. Okay. So propyl mana dia ada 3 karbon. Okay. Ini ada 2 kan. Ini ada 2 kan. Ini ada 3. Okay. Ini ada 3. Okay. Propyl dah betul. Ethanoid. Ethanoid dia mesti ada 2. Okay. Ramai pelajar terperangkap. Dia tengok kat sini. 2. Ni 1. Tak. Sebenarnya ini 1 campur 1. Jadi ini yang ada 2. So berhati-hati kat sini. Ada pelajar dia kata, bila kata dia tengok nama ethanoid kan. Jadi dia tengok ni. Sebab tu perangkap yang paling besar dalam ester ni kumpulan karbosilik. Pelajar banyak terperangkap. Okay? Sebab dia ingat add ada 2. Pada add ada 2 tu termasuk karbon COO. Okay? Okay? So ini adalah kumpulan ethanoid. Okay? So kena berhati-hati dalam memilih. Okay? Okey, kita tengok soalan structure. Okay? Masa macam guru kita ada 20 minit. Okay? InsyaAllah. Okay? Structure pun dia soalan yang lebih kepada soalan kefahaman, pengetahuan, dan sedikit aplikasi bila menulis persamaan. Okay. Table 1 below show molecular formula for 4 carbon compound. Ada 4 carbon compound. So write the general formula. So highlightkan general formula. Compound T. Bezalah compound T ni formula C4H10. Kalau buat CnH 2n tambah 2. N sama dengan 1, 2, 3. Okay. Letak. Okay. Ini adalah kumpulan alkane. Okay. Kemudian soalan kedua, state the functional group. Functional group, kumpulan berfungsi. Compound S. S C3H6. S C3H6. Mana CnH2n. Automatik kita tahu dia adalah alkin. Tapi jangan jawab alkin sebab kat sini bila dia minta functional group, mana dia adalah double bond. Okay. Carbon-carbon double bond. Okay. Carbon double bond. Okay. Okay. See? Kalau dia kata state kan, jadi dia bukan nak name. So kalau pelajar state macam ni pun dia boleh terima sebab ni dia lukiskan state. Okay. Okay. V state. Dia nyatakan. Nyatakan compound V. V kita ada COOH. Okay. Kalau kita nak bagi nama, kita kena tulis dia carboxyl. Carboxyl. Dia kumpulan carboxyl. Okay. Group. Okay. Ataupun kita bagi dalam bentuk COOH. Okay. Okay. Dapat 2 markah. Okay. Compound T show isomerism. Draw the structural formula for all isomer. Kalau dia minta isomer, kita tengok ada 4 markah and give the UPAC name. So makna kena lukis dan bagi nama. Okay. Pelajar kena berhati-hati bila baca tu baca betul-betul. So dia suruh bagi nama, tulis nama. Okay. Compound T. Okay. Compound T C4H10. Okay. Compound T ni C4H10. Okay. So dia alkane. Jadi dia tak ada functional group, dia tak ada kumpulan berfungsi punya position. Dia cuma change saja. Pertama kita lukis 4. Okey, yang kedua kita lukis kumpulan cabang 3, cabang 1, 4. Boleh lagi? Tak boleh kan?
Okay. Dan so dia macam itulah. Okay. So masukkan hidrogen dengan lengkap. Okay. Maka kita namakan dia, apa nama dia? N-butin. Okay, ataupun kita namakan dia butin. A-N-E. Okay. Ataupun N-butin. Okay. Rantaian kat sini dia ada cabang, ada 3. Karbon ini pun ada 3 hidrogen. Okay. Karbon ini pun ada 3. 3 kali 3, 9. Di mana satu lagi hidrogen pada karbon yang tengah-tengah ni. Satu hidrogen. So bila lukis nasihat kira, ya, ada 3, ada 4 karbon, ada 10 hidrogen. So ini macam mana kita nak bagi nama? Kita bagi penomboran 1, 2, 3. So pada karbon nombor 2 ada kumpulan metil. So where is the methyl? Methyl at number 2. So apa the longest change dia adalah prop. Apakah ini alkin alkohol? Ini adalah alkin. So propane. Okay. Prefix, roots, suffix. Okay. So kita ingat konsep tu, kita takkan tersilap dalam memberi nama. Okay, compound V and compound U are reacted with the presence of the concentrated sulfuric acid. Okay. So V and U, alkohol dengan carboxylic acid. So kita tahu, okay. Cuma berhati-hati kat sini kata state the name of the product. Dia nak nama bahan tu. So kalau kita kat sini, dia adalah propanol. C3H7OH, propanol. Sini berhati-hati ramai pelajar bila dia C2H5 etil sebenarnya dia ni 2 tapi tambah satu lagi dia jadi 3. Okey, jadi bermakna nama dia met at prop. Ini adalah propanoid acid. Okey, dah betul U dan V, jadi senang untuk kamu tentukan nama ester sebab dalam tindak balas ini bila presence of the concentrated sulfuric acid, carboxylic acid and alcohol produce ester and water. Okay, so produk dia kita kata propyl, propanol akan menghasilkan propyl. Propanoid akan menghasilkan propanol, ATE. Propyl, propanol. Okay. Okay, state the uses of concentrated sulfuric acid. Okay, kalau kita baca dalam proses esterification, okay, concentrated sulfuric acid as a catalyst. Okay, kita gunakan dia sebagai catalyst. Okay, state the special characteristic of the product. Okay, so produk yang dihasilkan ni, okay, ciri-ciri sifat fizik, okay, bagi satu ester kan, macam-macam ya, low melting point, okay, low boiling point, cannot conduct electricity. Tapi kat sini dia nak special characteristic, maka kita jangan confusekan pemeriksa, kita bagi dia ada sifat sweety smell. Okay. Okay. Ataupun kita kata dia ada pleasant smell, okay, fruity smell, okay, ataupun fruity. Okay. Yang menyebabkan smell, bau, bau-bauan, bau buah-buahan, bau wangi. Okay. So nama yang kita, sifat yang kita boleh nyatakan special characteristic. Okay. Compound U burns in excess oxygen to produce carbon dioxide. So kita boleh gantikan formula U ini, C3H7OH ini alkohol, tambah, okay, ditambahkan dengan oksigen, akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, dan kena balance lah equation ni kan. 3, okay, hidrogen ada 7 tambah 1, 8, so kita ada 4 kat sini. 3 kali 2, 6, 6 tambah
4, 10. So kita ada 9/2 kat sini sebab oksigen ada 1 di alkohol. Okey, ini melibatkan calculation sikit. Okay. Sebenarnya dalam topik ini tak ada ni lah calculation. Okay. Kalau dalam topik carbon compound, ini dalam topik calculate lah. Saya skip lah calculation tu kena masuk dalam topik calculation. Okey, glucose. Okay. Ini satu diagram show the series of conversion. Ini satu yang penting dalam pengiraan. Okay. Kita kena tahulah macam mana kita nak tengok perubahan dia. Okay. Glucose tukar kepada alkohol, fermentation. Jadi kita dah belajar. Okay. Dia dapat carboxylic acid. Okay. Dalam proses 1, proses 2 dapat hydrocarbon R. Okay. So makna kita kena tahu nama-nama. Ini dalam proses ini ialah oxidation. Ini ialah hydration. Okay. Ini fermentation. Okay. Bila nak jawab soalan macam ni, pelajar kena analyse dulu. Okay. Draw the structural formula of P and Q. Okay. P alkohol lah. Tadi yang mudah. Dia dah tahu tadi. Okay. Ada 2, ada OH. Okay. Kemudian yang ini ada COH, ethanol acid. OH. Ada 3H. Okay. Apa saya punya diagram? Oops. Yang saya dah tekan, dia lock skrin saya. Ya, saya punya laptop pula hang. Skrin tak boleh bertukar. Macam mana ni? Ada laptop hang pula saya punya laptop. Sekejap, saya punya laptop pula tak boleh. Okey, Pak. Belajar-belajar minta
Dia punya laptop dah hang. Saya tak tahu kenapa dia hang ni. Tak ada ni sebagai tools. Itu sebagai pelajar. Tidak. Okay, minta maaf pada semua pelajar sebab saya punya laptop dah hang ni, dia tak boleh. So saya rasa itu saja untuk kelas petang ini, webinar. Saya minta maaf. Okay, teknikal ni tak tahu apa yang berlaku kan. Okay. Okay, kalau ada persoalan mungkin pelajar boleh bertanya pada Fesi untuk soalan-soalan latihan yang kita beri itu. Dan saya serahkan semula majlis ini pada Farah, MC kita untuk penutupan. Okey, Alhamdulillah. Banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Zazali sepanjang 2 jam kita bersama pada petang ini. Tidak terasa masa berlalu sebenarnya. Semoga majlis kita diberkati insya-Allah. Untuk makluman, sesi ke-10 webinar Jom Score A+ SPM 2021 akan diadakan pada 16 Oktober 2021 pada hari Sabtu minggu hadapan pada jam 8 hingga 10 malam. Okay. Topik webinar pada minggu hadapan adalah termokemistri dan akan disampaikan oleh Cikgu Aneliah Angan dari MRSM Kota Kinabalu. Sebelum majlis bersurai, sukalah saya untuk mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran dengan mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin. Tak boleh paparkan. Saya kena tutup. Okay, tak apa. AJK Technical akan ni lah. Tekan link tersebut. Okay. Link kehadiran juga akan dikongsikan pada ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga jam 6 petang. Dengan mengisi borang kehadiran, para pelajar akan dapat pautan link bagi skema jawapan kepada latihan dalam webinar kali ini. Semoga sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi.